Okey, so selalu orang suka kata, doktor saya nak makan ubat, kolesterol tu boleh hilang tak? Tak boleh. Kita ni kalau salur darah kita dah sempit, salur darah kita boleh sempit sehingga 70% dan kita tak akan ada masalah. Okay, cumanya jangan lebih. Bila lebih dari segi fiziknya, kalau kita kira kita ada satu benda yang berubah. Kalau dia punya keluasan dia tu turun sehingga lebih dari 75%, baru volume dia tu akan terganggu. Jadi kalau dalam 70% pun dia tak ganggu. Kita makan ubat supaya jangan ada pemendapan kolesterol yang baru. Yang dah melekat kita tak boleh buang. Kita tak boleh buang, ya. Memang ada sebenarnya kebanyakan ubat kolesterol ni dalam segi kajian haiwan, kajian manusia, memang dia boleh menyebabkan sedikit regression, dia boleh cukup sikit, tapi terlalu sedikit boleh, ya. Tapi kolesterol tu tak boleh dibuang. Sebab apa? Dia cerita sebab macam ni lah. Yang kita tengok tadi tu, yang kita tengok gambar ni, gambar yang saya tunjuk, gambar betul tu, gambar yang dia koyak ada kolesterol yang macam margarin tu, sebenarnya itu bukan kolesterol sahaja semata-mata, bukan. Kolesterol ni bila dia dah masuk dalam dinding, kolesterol ni masuk dalam dinding salur darah, dia menjadi satu benda asing. Sebab dia duduk dalam darah, dia masuk dalam dinding salur darah, dia jadi satu benda yang asing. Jadi badan akan memanggil sel-sel darah putih untuk cuba matikan kolesterol, sebab dia benda asing. So sel darah putih akan masuk melalui dinding, cuba makan kolesterol. Bila sel darah putih makan kolesterol ni, sel darah putih ni akan mati, ya. Dan dia menyebabkan sejenis sel yang bukan sel lemak, kita panggil foam sel. Sel lemak yang telah dimakan oleh sel darah putih. Jadi benda baru pula. Foam sel ni, dia bila sel ni mati, dia mengeluarkan berbagai jenis berbagai jenis bahan kimia yang menyebabkan datangnya sel-sel parut, sel-sel otot. Jadi dia kolesterol campur sel darah putih campur sel-sel otot duduk di bawah dinding salur darah. Sebab dia tak boleh buang. Dia bukan saja kolesterol, dia dah berubah. Tepung campur gula, campur ayam, masak, jadi macam mana kita nak buang gula daripada kek? Macam mana kita nak buang tepung daripada kek? Tak boleh lah. Dia dah jadi kek. So dia dah jadi plak. Itu yang kita panggil plak. Kolesterol campur darah campur sel darah putih, campur sel otot, campur sel parut, jadi plak. Plak nak buang kita boleh fikir macam plak gigi, tapi jenuh bukan satu tempat, satu badan. Betul tu, ya? Tapi memang ubat kolesterol ni biasanya kita makan. Yang seronok mungkin sikit, yang seronok semua suka dengar cerita-cerita. Dalam ubat kolesterol ni, sampai ke hari ni, ubat kolesterol yang terbaik yang ada kita gunakan lah, dia ubat statik, ya? Dia mengurangkan pendapat kolesterol. Tapi yang dah ada, dia tak boleh buat apa. Tapi ada manusia, dia ada sekumpulan satu keluarga di Kepulauan Sicily di Itali, ya. Ini cukup hebat sebab yang kolesterol jahat ni yang masuk. Okay? So kita ada kolesterol baik, HDL. HDL ni tugasnya, dia pergi sebelum ini masuk, masa dia nak masuk dia pegang balik. Dia tukang cuci MPSP. Tapi kalau kita tengok kolesterol kita, HDL tak banyak. Memang LDL menang, LDL lagi banyak, sampah lagi banyak pada PSP, kan? Okay? So jadi bila masalahnya, bila PSP tak kerja 2 hari dekat uptown tu, habis ya, kan? Jadi kalau HDL tak ada, susah lah. Jadi kita dia mencipta satu ubat untuk menambahkan PSP. Upah ramai.
Uji lah adalah ya, HDL banyak. The problemnya ubat tu ada, ubat tu menyebabkan HDL naik, tapi ubat tu menjadi kesan sampingan yang serius ke atas hati, kerosakan hati. Jadi ditarik balik. Sekarang ni nak tambah HDL, ada satu cara saja. Kebanyakan orang tak membuat senaman. Kalau kita suruh makan, boleh. Kalau senaman, tak boleh. Okey, anyway, cerita yang saya cerita ni, di Sicily, kepulauan Sicily, ada satu keluarga dia hebat. Dia orang ni mati masa berumur 100 tahun ke atas. Jadi dah lama dah, berpuluh-puluh dah. Orang semua tahu keluarga dia ni mati lambat. Jadi ahli sains mendekati keluarga ni, kata boleh tak kami ambil darah dan tengok. Dan mereka tak mati sebab serangan jantung, tak mati sebab sakit asma. Dia mati sebab lain, aksiden jantung, patah dan gitan. Itu hebat. Dia buat kajian, dia dapati kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi. Bila dia buat kajian, dia ada sejenis kolesterol dalam badan dia yang mencegah mendapat kolesterol jahat dalam keluarga dia sahaja. Okay? Jadi dia ambil darah, beli darah yang ni. Mula-mula sekali dia ambil anak dan tikus. Tikus dalam sains dia orang bagi tikus ni makan benda lemak banyak sampai sumbat saudara. Okay? So dia buat kajian atas tikus tu. Dia ambil darah manusia ni, injek sin plasma dia tu, injek dalam tikus. Dalam masa 2 minggu, kolesterol yang rendah kebanyakan hilang. Wah, ini satu benda yang ajaib. Tak tahu macam mana fungsi dia, tapi dia menyebabkan HDL yang terbendak saudara tu. Saudara darah yang seperti itu jadi besar kali. Hebat. Jadi dia orang nak mula buat untuk manusia, dan kajian dah buat pun untuk manusia, dan benda yang sama berlaku. Dia boleh menghilangkan lemak dalam saudara orang yang tersumbat. Masalahnya darah orang punya keluarga dia punya. Mana kita nak lawak orang berjuta-juta. Jadi melalui genetic engineering, sekarang ni dia orang cuba nak dapatkan formula macam mana kita nak secara genetik dia nak produce kolesterol yang sama yang macam kolesterol keluarga. Ya. Dia ada nama dia. Kalau nak pergi tengok dekat Google lah, tengok baca tu memang kita kagum. Tapi benda ni akan masa berpuluh tahun lagi. Sebab susah nak buat, susah, dan semestinya harganya akan jadi tersangatlah mahal. Ya, okey, ada soalan lain? Okay, alright. So, soalannya, kalau kita ada sempit, kita guna stand. Okay, adakah stand tu akan tersumbat balik? Bagi saya mustahak jadi. Bila kita ada penyempitan saluran darah, yang paling mustahak sekali adalah ubat. Sebab ubat tu mencegah progression of the disease, mencegah kolesterol tambah, menurunkan gula, menyebabkan tekanan darah kontrol. So, jangan rosakkan saluran darah yang dah rosak. Okay? Tapi kebanyakan orang, bila dia dah buku stand, dia kata, okey, dia dah normal. Dia lupa bahawa penyebab yang menyebabkan saluran darah sempit itu dia tak tackle. Itu dia buku stand, dia nak makan ubat. Of course, the stand akan dihitupi oleh benda yang sama. Sebab power tu akan masuk lagi dalam bawah stand lah. Tapi stand ni bila kita masukkan stand, mula-mula stand duduk di luar. Okey, darah akan melanggar dengan stand tu. Tapi selepas beberapa ketika, satu lapisan sel akan tutup stand. Jadi stand tu jadi sebahagian dinding kan. Kalau sudah masuk bawah dinding, dia terkumpul dengan stand tu sekali lah. Dan tutup. Ada tiang konkret. Ya, jadi the answer is the stand takkan pecah. Kalau if you go cremate the body, if the temperature is not high enough, you can still find the stand there. Stand takkan pecah because it's made of
Stainless steel dulu, sekarang tak ada. Sekarang kita buat dengan alloy, cobalt chromium ataupun platinum chromium. Takkan karat, takkan patah, tapi dia boleh tumbuh kolesterol dulu lah. Ya. Okey. Satu hari je masalahnya. Okey, kolesterol. Nombor satu sekali, saya suka jawab apa yang saya terlintas. Nombor satu ya, jangan terperdaya dengan kolesterol yang kita cek menggunakan jaring empat. Satu. Dua, dia menggunakan total kolesterol. Total kolesterol ni payah. Okay? Sebab what is important is the bad cholesterol, LDL. L is lousy. Lousy should be low. HDL, H should be happy. Happy should be high. Okay? So LDL kolesterol jahat, HDL kolesterol baik. LDL adalah yang mustahak, nombor satu. Sebab bila LDL tinggi, dia menyebabkan masalah. Setengah orang bila LDL dia tak tinggi, tapi HDL dia terlalu rendah, jadi dia tak cuci jalan. Itu pun masalah. Okay? And the third one is to strike the right. Okay? So bila kita nak periksa test untuk kolesterol, selalu jangan test total kolesterol sahaja. Orang perempuan dijadikan good kolesterol dia memang tinggi. Orang perempuan good kolesterol tinggi bandingkan orang lelaki. Mungkin sebab tu orang perempuan susah kena serangan jantung kalau bandingkan orang lelaki. Okay? Orang perempuan HDL 2 senang. Lelaki nak cari HDL 2 memang payah. Okay? So kalau you ada total kolesterol yang tinggi, mungkin sebab good kolesterol yang banyak. So total kolesterol doesn't mean anything. Tapi memanglah kalau buat total kolesterol 10, takkan good kolesterol 8 pun. Kan mustahil lah. So but anyway, the most important one is to do LDL. Kalau nak pergi buat check, saya nak buat kolesterol untuk LDL dan HDL. Okay, nombor 1. Nombor 1 jangan ambil pada jari. Nombor 2 ambil, jangan ambil total kolesterol. Sekiranya LDL kita tinggi, apa dia LDL tinggi? Okay. LDL tinggi berapa? So semua orang nak tahu nilai. So saya jawab macam ni. Kolesterol tinggi ni yang kita takut dua benda je, stroke dan heart attack. Kolesterol tinggi tak menyebabkan kanser. Kolesterol tinggi tak menyebabkan kita dapat penyakit-penyakit lain. Okay, angin ahmad dan serangan jantung. Jadi orang yang paling penting sekali kolesterol LDL kena sangat rendah, kita bahagikan kepada 3 kumpulan. Yang paling penting sekali orang yang dah memang ada masalah angin ahmad ataupun sakit jantung, because they already have problem. So kita nak turunkan LDL dia serendah yang mungkin. Kumpulan pertama, kolesterol paling rendah, LDL mesti bawah daripada 2. LDL bawah daripada 2. Saya ingat tak ramai kita LDL bawah daripada 2. Yang tak makan pan susah. Most of us LDL kita 3 lebih, kebanyakan dari kita. Ya. So kalau you ada sakit jantung ataupun you ada angin ahmad, ada time up, tu balik 2 minit. 1 minit boleh? 1 minit. Tak boleh, dia tahu ni. Sebab ada event next week. Tergantung. Okay, so the worst is orang yang kolesterol kena turun rendah sangat. Heart attack, stroke, diabetes dalam grup yang sama. LDL mesti bawah pada 2. Kumpulan yang satu lagi is on the other end. Kumpulan yang tak kisah. Kita tak kisah dengan kolesterol dia. Siapa? Ladies. Sebab apa ladies? Sebab dia memang tak ada risk factor dah. Jadi lady, lelaki ni sebagai lelaki dia dapat satu markah. Okay? So kumpulan yang di ujung tu, kumpulan yang mana risk faktor risiko dia, risk factor 0 markah atau 1 markah. For the ladies, nak cari 1 markah payahlah. Umur kena lebih 65, ada darah tinggi ke, ada
keturunan ke, dan macam itulah kena cari. So orang lelaki tak kena cari, adalah satu. So orang lelaki, orang perempuan, dia kebanyakan dia duduk dalam kumpulan tu lah, sebab dia tak ada risiko. Faktor risiko kalau kosong, kosong. Orang lelaki tak boleh kosong. Jadi kalau dia ada keturunan, dia boleh dapat satu. So dia satu markah. Orang yang ada kosong atau satu markah duduk kumpulan tu. Kolesterol dia berapa? LDL dia 3 ke 4 ke, dia tak kisah. Kalau naik lebih daripada 4, dia kata jaga-jaga. Sebab anything more than 5, LDL more than 5, kena turun. Sekarang ni LDL more than 5, makan 4. Tak peduli you duduk kumpulan mana. Sebab 5 terlalu tinggi. Kalau you tak ada kumpulan 1 ke, kumpulan 2 ke, kumpulan 3 ke, 5 kena makan 4. Tapi kalau you 4 ke atas, you jaga-jaga. Kumpulan yang risiko kosong atau satu. Kebanyakan orang lelaki, termasuk saya, duduk dalam kumpulan kedua. Saya ada 2 faktor risiko. 1, seorang lelaki. 2, keturunan. Dulu saya ada 2. Saya LDL kalau boleh dalam sekitar 3. Okay. Dulu orang bagi figure. Now the American guidelines tak nak bagi figure dah. Cuma dia kata bring down to moderate. So kita sekarang ni sebab nak bagi macam cikgu dia nak nombor. Tak bagi nombor dia tak berhenti. Dia kata nak satu nilai. So kalau dalam kumpulan 2 sekarang ni saya kata below 3. Okay. Kalau kumpulan yang 0 ke 1 ni 3 ke 4 lah. Tengok lebih 4. Okay. Kalau kumpulan yang agresif, bawah ke 2. Okay. So you just identify which group you are in. So masing-masing tahu dah kita duduk grup mana. So kita target lah. Itu untuk LDL. HDL semua orang mesti lebih daripada 1. Kalau HDL lebih daripada 1.6, dia dapat bonus. Sebab dia jadi faktor negatif. Maknanya dia boleh membantu mengurangkan risiko. Okay? Okay, so terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar. Okay? So segala kesalahan dari pihak saya. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.